sekarang kita dah sampai kedai unta. Dia jual semua unta ada, tapi yang paling sedap orang kata anak unta, baby unta. So kita akan rasa, orang kata bila makan ni dia akan rasa panas rasa badan, tapi tak apa, kita try. Dekat Malaysia tak ada tau, sini je. Jom. Alhamdulillah, sekarang ni saya dengan sahabat-sahabat yang lain berada di restoran makan anak unta. Macam itulah kabarnya. Saya pun tak tahu nak cakap apa sebab tak tahu bahasa Arab. Kita ni bahasa Inggeris pandai lah. Tengok Alhamdulillah makanan pun sedap. Sementara makan dengan nasi yang banyak. Skill Arab ni dia suka makan banyak-banyak. Sebab tadi menahan daripada Masjidil Haram sekadar berbekalkan kurma dan air zam-zam bersama dengan jemaah lain yang berpuasa. Orang Arab, balik Arab, berjubah labung, teman jauh, jangan harap. Kalau penonton di rumah dapat lihat, mereka sedang membuat persediaan untuk juadah makanan bagi mereka yang berpuasa pada nak hari Isnin. Teman jauh, jangan harap, cari sahabat dalam tubuh. Penonton di rumah boleh lihat, mereka akan buat agihan kurma untuk dijadikan juadah berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa. Harap, cari sahabat dalam tubuh. Siapakah kita di dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi tengah-tengah berbuka puasa tadi, Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan berjumpa dengan salah seorang kerabat di Raja Johor, iaitu Tengku Idris. Kami dapat beramah mesra, sembang dan sebagainya. Cuma tadi masa berbuka dekat Masjidil Haram hanya berbekalkan tamar dan air zam-zam. Jadi sekarang ni saya nak lepas geram untuk tahan lapar tadi. Jom kita makan. Ya. Saya kurma. Tadi. Ni try sup. Sup kurma, yang sup kurma. Air zam-zam ada. Tuang apa jadi? Oh, kena tuang. Oh, ini unta, unta. Baby unta. Apa ya? Abu-abu. Hari ni kita akan ke Hudaibiyah. Kita akan melawat beberapa tempat. Malam kita pergi Gua Hira pula. Insya-Allah. Semua okey? Okey. Baik. Ini adalah apa orang panggil apa? Replika Mekah 2020. pada tahun 2020 akan datang. Tuan-tuan boleh tengok yang mana di bahagian depan ni sekarang ni memang dah siap. Cuma tinggal lagi bahagian ni dan juga di belah dalam berhampiran dengan Kaabah masih lagi dalam proses. Benda-benda ni memang mengambil masa yang agak lama untuk siap. Ya, tapi kita doakan semuanya berjalan lancar. Yang hebatnya di sini kita tengok ada 2 pad heli dekat sini. Bermakna akan ada jemaah yang akan turun dengan heli. Bermaksud jemaah orang yang VVIP lah. Inilah kain mesin untuk nak buat kain kambu Kaabah. Setahun sekali mereka akan tukar. Tengok ni. Ada sini di sebelah saya, sebelah kanan ini. Ini adalah di belakang saya tangga asal untuk naik ke Kaabah. Kita tahu Kaabah pintu dia tinggi. Dia adalah mula-mula dibuat pada tahun 1240 dan sekarang ni dia dah tak pakai tangga ni lah sebagai spot kerja saja. Cuma alhamdulillah kalau kita tengok desain corak-corak dia memang corak-corak lama. Dan kalau kita perasan
Cuba tengok betul-betul. Corak dia macam corak Melayu. Ini menandakan tanah Melayu dengan tanah Arab, dia ada jalinan nusantara dekat situ. Jadi kita bersyukur kerana kita Melayu ni ada Islam di Malaysia datang daripada tempat yang sahih. Jadi insya-Allah moga-moga umrah pada hari ini diberkati, indahnya umrah di bumi barakah. Malam ni kami akan melawat ke suatu tempat di mana pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq, iaitu Gua Hira. Dalam banyak-banyak pakej selalunya mereka tidak akan membawa anda untuk pergi ke Gua Hira. Jadi kami malam ini para pencetus rumah musim ketiga akan membawa anda semua melawat ke Gua Hira. Betul tak? Ya. Mai. Ya. Jom kita. Cari. Bila mana Nabi Muhammad melihat keadaan kota Mekah, yang mana keadaan mereka ini dalam keadaan yang porak-poranda, yang mana mengamalkan amalan jahiliyah, perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, maka akhirnya Nabi Muhammad ini mengambil keputusan untuk beruzlah, ataupun nama juga dia mengasingkan diri dia ke Jabal Nur, puncak bukit Nur, bukit yang bercahaya. Ataupun yang mana di Jabal Nur ini tadi adanya Gua Hira. Okey, insya-Allah kita akan naik ke kaki bukit dengan kenderaan yang super saya ni. Pertama kita baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Okey. Dah sampai ke puncak Bukit Jabal Nur. Dalam perjalanan lebih kurang naik tangga 1 jam 15 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kami semua alhamdulillah dah sampai ke kaki bukit Jabal Nur ni sekarang. So insya-Allah keseluruhan pencetus rumah akan naik sampai ke puncak di Gua Hira, iaitu tempat di mana Nabi SAW mengambil wahyu suatu ketika dahulu. Cuma saya alhamdulillah dah pernah berpengalaman naik sampai puncak sana. So hari ni saya akan berdoa kepada semua kawan-kawan yang akan dinakodai oleh abang kita, PULN kita untuk naik daki sampai ke puncak sana. Saya doakan mereka semua ada kesemangat dan kekuatan, dan insya-Allah kaki-kaki mereka akan bertambah kukuh insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, selamat maju jaya semua. Allahu Akbar, baru sikit langkah dah letih. Angah hari tu bagi motivasi. Nabi minum sikit, kita sikit-sikit minum. Sikit-sikit minum. Apakah halnya? Cepat. Alah sempur. Sempur pula. Alah sempur. Hai, bila cerita buat daki-mendaki ni saya rasa excited. Kita dah muda, mesti kita nak. Jadi, tanpa membuang masa, saya tunggu anda semua kat atas lah. Kita tunggu kat puncak insya-Allah. Kita jumpa sekejap lagi. Jom. Jom, jalan. Bola ngaji tu. Hei! Geng PU, apa ni tinggal geng hampa ni, Angah? Lagu ni kan hampa kata hampa brotherhood. Pirah. Walaupun Alan dah bagi kata-kata brotherhood, kata semangat pada Angah, tapi Angah rasa setakat ini saja kot. Yang mungkin Angah boleh pergi, mungkinlah masalah faktor berat badan dan sebagainya. Angah rasa setakat ini saja, dan Angah doakan sahabat-sahabat berjaya sampai ke atas, insya-Allah. Sekarang kita dah hampir sampai ke atas, dan kebetulan masa nak naik ni kita jumpa satu pasangan keluarga yang sangat-sangat hebat. Subhanallah, mujahadah dia orang. Okay, kita jumpa dengan abang ni. Abang, nama apa abang? Matno. Ini anak umur berapa tahun? Setahun. Jalan sendiri ke apa dukung? Subhanallah, daripada bawah dukung. Hak saya ni pun tak larat ni. Umur berapa ni?
tahun. 5 tahun jalan sendiri. Hebatnya Syed. Allah sayang Nabi. Kalau mereka boleh naik dengan pengorbanan cinta Nabi, kita kat rumah sama-sama kita jumpa Nabi di sini insya-Allah. Indahnya umrah di bumi barakah insya-Allah. Puncak dia di atas tu. Tapi Gua Hira tu bukan terletak di puncak. Tapi untuk melihat Gua Hira, kita kena naik ke puncak pasal dia di bawah. Dia macam satu lubang. Di situlah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Bila mana Jibril datang dan malaikat Jibril ni boleh merupa berbagai-bagai macam. Tapi pada saat dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang dengan wajah dia sendiri. Riwayat yang menyatakan Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Sehingga kan Nabi macam sesak nafas lah. Senang cerita bahasa kita lah. Nak ajak Nabi sebab nak suruh Nabi Iqra. Yang itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita dah sampai ke puncak Bukit Jabal Nur. Perjalanan lebih kurang naik tangga 1 jam 15 minit. Lihat di sana Tamzam Tower, tempatnya Mekah, Kaabah, tempat Nabi SAW tinggal. Bayangkan bagaimana Nabi SAW perjalanan setiap malam daripada sana beruzlah. Kalau kita sejam 15 minit naik dah penat, bagaimana Nabi SAW. Kalau penonton di rumah boleh lihat, di tempat kecil inilah yang mana tempat Nabi SAW beruzlah dan tempat di mana Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan penonton di rumah, waktu ini, ketika ini ramai masyarakat dunia Islam daripada Turki, daripada Malaysia, daripada Indonesia datang walaupun malam. Tapi kita sanggup untuk datang sebab nak merasai bagaimana kepayahan, kesusahan baginda Nabi Muhammad SAW berjuang untuk umatnya. Alhamdulillah telah selamat pergi dan kembali keseluruhan peserta-peserta pendakian Jabal Nur sampai ke puncak Gua Hira di atas sana. Kita ada beberapa peristiwa yang boleh kita kongsikan di sini. Antaranya sahabat kita Ustaz Angah yang berjaya mendaki sampai sikit saja. Kan? Lepas tu dia lah yang awal kembali turun. Sebab dia tak larat lah, biasalah kan. Tapi yang sedih sikit iaitu nakhoda kami sikit lagi juga nak sampai. Tapi dia naik tinggi dah. Kan? Sebab dia ada kecederaan di pihak lututnya. Ustaz Meriko dia ni bagus sampai puncak dan dia lambat sikit turun. Suka sangat menyembangkan kambing kat atas sana. Kan? Tapi alhamdulillah dia boleh sembang kambing, solat 2 rakaat. So banyaklah iktibar-iktibar sahabat-sahabat dapat kat atas sana. Di antara yang dapat iktibar iaitu bagaimana perjalanan Nabi SAW mengambil wahyu bertemu dengan Jibril alaihissalam. Kalimah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang macam mana kita dapat hari ini Islam seluruh alam semesta. Indahnya umrah di bumi barakah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir kami di Mekah. Dan pada hari ini juga insya-Allah kami akan melaksanakan tawaf wada. Ini adalah tawaf selamat tinggal kami terhadap Mekah Al-Mukarramah. Tawafnya sama macam tawaf biasa, cuma niatnya sajalah berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku hendak tawaf. Baitul Haram. 7 kali. Tawaf wada. Kerana Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Esok kau kan nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari semua
Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertanya. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam suniaku bersujud padamu. Dan mudah-mudahan kami semua berharap di suatu masa nanti kami akan kembali semula ke Mekah Al-Mukarramah. Wadi Kuda ini merupakan tempat persinggahan Nabi SAW di saat Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah dan ke kota Madinah. Sekarang baru saja saya meninggalkan Mekahul Mukarramah dan juga hotel yang tempat saya tinggal. Jadi insya-Allah sekarang perjalanan saya nak pergi ke Madinah. Doa-doakan saya serta sahabat-sahabat saya supaya sampai dengan selamat insya-Allah. Indahnya umrah di bumi barakah. Kami telah pun melepasi sempadan Tanah Haram yang mana kami terikat sedikit daripada pantalaran tawaf wada'. Antaranya selepas kita melakukan tawaf wada', kita tidak boleh lagi menunaikan solat di Masjidil Haram, tidak boleh mengambil gambar di Masjidil Haram, dan paling penting sekali kita tidak boleh tidur ataupun terlelap sehingga kita melepasi sempadan Tanah Haram. Kami akan meninggalkan bumi Mekah Al-Mukarramah dan akan terus bergerak ke Madinah. Jadi perjalanan kami ini mengambil masa 5 ke 6 jam. Dan cuba lihat kawan-kawan saya, selepas melepasi sempadan Tanah Haram saja, mereka telah pun merdeka. Dan kami nak bagi syariat indahnya umrah di bumi barakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sekarang dalam perjalanan ke Madinah. Namun dalam perjalanan kami sekarang berhenti di Wadi Kudai untuk istirahat, makan dan sebagainya, serta kami nak menjamakkan atau mengkosorkan solat asar kami. Untuk pengetahuan penonton di rumah, Wadi Kudai ini merupakan tempat persinggahan Nabi SAW di saat Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah dan ke kota Madinah. Sebab perut pun dah lapar, jom kita solat dan kita makan. Indahnya umrah di bumi barakah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Nasi Arab lagi. Okey, alhamdulillah kami dah selesai makan di Yaman Al-Arab Restaurant dekat Wadi Kudai ni. Memang terbaik makanan dia. Dan ada yang sampai bertambah 3 talam. Siapa? Menicu. Lebih kalau sudah pada kecil kot. Dah. Okey, kita nak sambung perjalanan balik ke Madinah. Ada 4 jam lagi. Okey, jadi alhamdulillah para tamu Allah dan para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sebentar tadi kita telah berhenti di Wadi Kudai untuk makan malam dan juga solat. Jadi insya-Allah saya ingin menjemput tetamu kita untuk memberikan tazkirah ringkas yang mana insya-Allah saya akan menjemput PU Abu. Sebenarnya saya tertarik yang mana Allah berikan kita kesempatan pada hari ini saya bersama sahabat-sahabat saya yang berada di hadapan bersama kru Astro menjejakkan kaki ke kota Madinatul Munawwarah atas izinnya. Allahu Akbar. Supaya Allah meminta kita untuk mengambil pengajaran daripada berita yang Allah sampaikan
dari segi Bashir wa Nadhir. Bashir, berita gembira yang Allah sampaikan melalui Nabi SAW. Dan berita Nadhir, yakni berita sedih yang Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Kalau sebelum ini kita lihat mak ayah kita yang hanya mampu melahirkan kita. Kalau sebelum ini kita hanya mampu lihat mak ayah kita yang hanya mampu memberi makan kepada kita. Tapi Nabi SAW memberikan kita dua nikmat besar, yakni iman dan Islam. Dan moga-moga kita sentiasa berada di naungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, setelah perjalanan lebih kurang 5 jam lebih macam tu, kita telah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, memang terang menerang dengan cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Jom kita ke lobi hotel dulu, ambil kunci, siap-siap. Lepas tu kita terus melawat. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta. So pintu ini sebenarnya pintu utama yang menghubungkan terus ke makam Nabi SAW. Alhamdulillah sekarang ni kami berada di tapak pasar malam Madinah. Berlakunya Isni peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah.